Selamat petang, salam sejarah. Hore, 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 hore. Parlemen telah dibubarkan. Aku sangat gembira, dan aku sangat gembira. Ada orang kata dengan aku, Nazilin kau sedih kah sebab parlemen telah dibubarkan? Aku kata, tak, aku sangat gembira. Aku teruja dengan parlemen dibubarkan. Karena pertama, aku boleh menjual pelampung kepada ramai orang. Yes. Yang kedua, aku boleh membuka kursus berenang jangka masa pendek. Yang ketiga, esok aku akan beli bot, satu bot atau dua bot untuk jadi pengangkutan pada waktu PRU. Maka waktu itulah aku akan menaikkan harga bot tambang. Satu kali bot naik bot Rp50. Mau tidak mau kena bayar. Tidaklah, bukan itu sebenarnya yang aku nak sampaikan. Yang aku nak sampaikan ialah tiga perkara yang mungkin membuat Zahid terjerat oleh perbuatan bubar parlemen ini sendiri. Aku pikir tiga perkara ini akan menjerat Zahid sendiri. Bubar parlemen pada pendapat aku satu kesilapan besar kepada Zahid Hamidi, juga Ismail Sabri Yaakob. Ini satu jerat yang memakan diri sendiri. Mungkin selama ini Pakatan Harapan, Pembangkang, Perikatan Nasional berusaha nak supaya PRU tidak diadakan. Tetapi pada masa yang sama, aku juga memikirkan mungkin dalam benak mereka, sebenarnya pada masa mereka menghalang itu, pada masa yang sama juga mungkin mereka berharap, ya buatlah cepat-cepat. Sebab pertama, ini buktinya, Zahid Hamidi semakin dekat PRU, semakin PRU diadakan dalam masa terdekat, semakin besarlah masanya, pendeklah, maksud saya semakin pendeklah zaman berkuasa gemilang diktator Zahid Hamidi. Selepas PRU 15, dalam perlembagaan terkini UMNO, 6 bulan selepas PRU, perlu ada pembubaran, perlu ada pemilihan semula UMNO. Makna kata, dalam 6 bulan selepas PRU ini, kalau PRU diadakan pada bulan November, maksudnya pada bulan Mei, Zahid Hamidi tidak punya kuasa apa, apalagi dalam UMNO. Yang ini mungkin Zahid lupa. Dan yang ini mungkin diingat oleh Ismail Sabri Yaakob. Dia akan menjadi presiden UMNO. Zahid Hamidi pasti berada dalam keadaan yang paling menakutkan pada masa ini. Pada waktu dia terlonjak-lonjak bergembira, gembira rasanya karena PRU bubar sudah parlemen, tetapi dia lupa. Selepas PRU, kuasa Zahid Hamidi akan ditentukan sepenuhnya melalui pemilihan agung UMNO. Dan aku rasa waktu itulah barulah benar-benar keluar taring orang-orang yang menentang Zahid Hamidi. Aku rasa pada waktu ini ramai yang tak berani lawan Zahid Hamidi. Sebab bila lawan dia dibuang terus, atau digantung terus, atau dipacat terus seperti Saharin menulis secara lantang, menentang secara lantang pun telah dipecat. Seorang lagi ketua bahagian di Kedah juga telah pun digantung keahlian selama 6 tahun kerana tidak pro kepada Zahid. Jadi lepas ini, selepas PRU, maka masa itulah selepas tidak punya kuasa Zahid Hamidi, minta maaf, terlepaslah pula handphone ini. Selepas Zahid Hamidi tidak punya kuasa lagi, maka masa itulah akan diketahui sebenarnya siapa King of the King. Dan yang kedua, yang mungkin Zahid lupa ialah bencana sebenarnya boleh menjadi sesuatu yang positif. Orang lupa kadang-kadang bencana ni boleh membawa satu perkara yang baik. Yang pertama, boleh menyatukan rakyat. Pada waktu itulah rakyat akan bersatu padu untuk bercerita, mengemukakan pendapat mereka. Dan pada waktu itu kita tidak tahu siapa yang akan dihukum. Jangan mengharap sangat bahwa Anda berkuat pada waktu itu. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, budget 2023 baru dibentangkan, belum diluluskan. Jangan pandai-pandai cakap budget itu milik UMNO. Memang budget itu diusulkan atau dibentangkan oleh Perdana Menteri UMNO.
tetapi belum diluluskan. Maci-maci, nenek-nenek, kakak-kakak, abang-abang, aku nak bagi tahu budget itu belum diluluskan, baru dibaca. Lebih kurang kalau dibaca tuh baru dibaca lah, belum ada apa-apa maknanya. Belum diluluskan. Bukan lagi belum diluluskan, dibentang pun belum lagi. Dibentang pula. Dibahaskan pun belum lagi. Maknanya ia tiada apa-apa makna. Seperti dalam konten aku sebelum ini, budget itu akan jadi sia-sia. Budget itu akan jadi wasted ataupun rubbish, akan jadi sampah selepas ini, kerana ianya tiada makna sudah selepas ini. Kecuali UMNO menang. Tetapi ini isu yang ketiga yang aku kata kesilapan besar Zahid Hamidi, yang menjerat diri sendiri, yang menjerat Ismail Sabri Yaakob, yaitu setelah dibentangkan budget tersebut, jangan disangka budget itu disukai sepenuhnya oleh rakyat, kerana akan ada budget lagi yang lebih baik daripada itu. Dengan kata lain begini, UMNO telah memperlihatkan daun mereka. Kalau pernah bermain daun terup, kau sudah memperlihatkan daun terup Anda. Orang sudah lihat apa daun kamu pada waktu itu. Jadi apalagi, si musuh akan mengatur strategi yang dapat lawan daun tersebut, yang dapat lawan budget tersebut. Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan pasti, aku yakin 100% mereka akan pasti 100% sedang merangkak ataupun telah pun membuat draft budget 2023 yang jauh lebih baik daripada Barisan Nasional. Kalau Barisan Nasional kata gula-gulanya yang paling banyak telah diberikan, aku rasa Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan juga akan bagi gula-gula yang lagi sedap. Kenapa? Budget UMNO sudah dikeluarkan, sudah dibentangkan. Jadi nak buat apa lagi? Apa lagi yang dibuat? Kedapatan sudah daun kamu, bosku. Lebih kurang begitulah. Jadi aku pikir ini satu perkara yang merugikan. Mereka telah menjerat diri sendiri. Selepas ini kita tunggulah nanti, pasti Perikatan Nasional Pakatan Harapan akan keluarkan draft budget 2023 mereka, yang aku rasa mereka akan jauh lebih baik daripada budget 2023 yang dibentangkan baru-baru ini. Kenapa lebih baik aku kata? Sebab mereka akan mencari ceruk-ceruk yang masih kosong untuk dipenuhi. Jadi kerugianlah UMNO, sebab dia sudah memperlihatkan daunnya sebelum ini. Lebih baik pada pendapat aku, jangan dibentang budget itu terlebih dahulu, bubarlah dulu. Tapi apa boleh buatlah, dia sudah tunjukkan daun baru dibubar. Padanmu kalah kan. Hari ini aku dah kata, ini kerugian besar. Ini kerugian besar kepada Barisan Nasional. So, itulah dia yang menjerat UMNO dan Zahid Hamidi serta Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob yang terjeratnya, dia belum tentu akan dilantik sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Kerana berbalik pula kepada isu pertama aku tadi, Zahid Hamidi selepas PRU nanti, 6 bulan selepas itu dia tidak akan berkuasa lagi, melainkan dia dilantik menjadi presiden dan menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau dia jadi Perdana Menteri, maka bolehlah katakan bye-bye kepada yang berhormat Ismail Sabri Yaakob, kerana waktu itu tiada peluang lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau Anda memilih begitu, terpulanglah. Anda suka Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri, terpulang. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Share video ini supaya semua orang tahu. Bye-bye.